semuanya dapat detect tanda yang ada pada perkataan. Mana yang kena potong pun saya lihat boleh potong dan boleh cam lah, masih boleh cam perkataan tersebut. Cuma mungkin bila kita buat bersama-sama dengan kelas, mungkin ada domain yang mungkin kita tak berapa nak perasan kan. Kenapa? Kerana kita buat ramai-ramai. Jadi bila kita buat seorang-seorang tu, kita akan lebih fokus dan kita akan lebih relax, lebih tenang. So tak ada orang lain lah. Kalau takkan nak cepat hari kan, lepas tu orang lain sebut tu alamak kan? Baru nak cek orang lain dia sebut alamak kan? Lepas tu pula orang lain sebut pula benda yang kita tak perasan pula, lagilah alamak kan. Jadi bila kita buat sendiri tu dia lebih relax lah, lebih tenang, boleh tengok satu-satu dan saya kira sebab itu yang memudahkan untuk kita mana yang kena potong tu kita mudah nak buat. Sebab kita perhati satu perkataan tu kan. Jadi kita tahu mana yang nak potong, kita akan potong dulu, kita akan asing dulu dan kita cari perkataan yang mempunyai tanda yang kita nak sahaja. Baik. Saya kira satu je tadi perkataan yang Haji Ses Haji Ses yang sebutkan, iaitu perkataan nunji. Saya tak ingat daripada Nunajil lazi 1972 Ustaz. Ya, 1972. Surah ke-19 ayat 72. Baik. Baik. Surah 19 ayat yang ke-72. Kan, ini. Pertamanya kalau lihat boleh lihat di skrin pertamanya, ini tadi Puan Juainah dia tersilap baris. Tersilap baris je lah. Tapi saya tahu bukan niat dia kan. Perkataan ini wanazaru, dia tertulis wanazaro kan. So saya kira dia tersilap baris je lah. Sebab dia ambil kan tulis perkataan tu, maknanya dia, betul lah tu. Cuma tersilap baris sahaja. Baik. Nuria komen dia. Ana muskil lah. Ana muskilah tu apa? Saya muskil ke? Saya muskil sebab dia masuk dalam apa? Mudorek. Roh baris atas bukan baris depan. Ustaz. Tapi saya tahu. Nazara dah madi Ustaz Nazara dia dah jadi madi. Tapi sebab yang nak tulis tu kita tahulah kan, mana dia nak tulis tu memang fi'il mudhari' untuk nahnu lah tu. Cuma baris je dia letakkan salah. Baik. Tadi Januria, cuma yang kebiasaan orang Arab gunakan muskilah ni adalah untuk masalah. Contoh ada masalah ke kan, is there any problem? So Arab akan guna hal huna akan muskilah, dia guna muskilah macam tu kan. Ataupun no problem. Nak korekkan 100% tapi tak boleh. Ada masalah lah. Jadi masalah kan. Kalau Arab kata no problem, dia akan kata maafi muskilah. Maafi muskilah, maksudnya no problem. Tak ada masalah. Zakillah khairah Januari bantu saya nak semak. InsyaAllah nanti boleh bantu lagi insyaAllah. Ada pembantu dah, assistant. Ayat 72 adalah pada perkataan nunaji. Perkataan nunaji yang mana kalau kita lihat huruf nun tu ada di awal perkataan tapi di akhir tak ada. Tak ada. Di akhir tak ada apa-apa baris. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan dia ada perkataan kami. Perkataan kami tu ada. Kami menyelamatkan. Kan pun ada Ustaz. Kami akan menyelamatkan. Kami akan pun ada juga. Tapi hari tu ada Ustaz tunjukkan satu contoh macam tu kan. Dia sebab dia bersambung dengan al-lazi. Dia nak sambung tu, dia tak boleh bunyi. Dia tidak ada baris depan. Baik, maka untuk tanda memang tak adalah tanda pada perkataan ini, dia tak lengkap. Kita cuma ada nun sahaja dan huruf belakang tu kita tak tahu dia baris apa. Maka untuk tanda pada perkataan ini tak lengkap. Kod tanda yang kita dah ambil lah.
Maka sebab itu kita tak boleh nak nampak perkataan dia, dan memang pun kita hold dia dulu untuk permulaan ni, memang kita akan pilih untuk hold dulu bentuk perkataan yang begini. Cuma kalau ditanya adakah ini fi'il mudhari'? Ya, ini adalah fi'il mudhari', kerana ia didahului dengan huruf nun. Dan so dalam terjemahan ada kami dan ada pula akan. Akan memang untuk mudhari' lah, present Mudhari'. and future. Dan cuma baris di belakang ini tak nampak sebab apa? Sebab huruf ni lah. Sebab sambung. Sebab huruf tu huruf yang sakit tu. Sakit. Jadikan dia tak boleh nak menampung Ada baris. depan. Sebab tu tak nampak baris. Maka secara asasnya ini kita hold lah. Sebenarnya ini bentuk yang kita hold. Cuma Jesus tanya dalam tu, sebutkan dalam latihan dia, saya highlightkan sahaja. Baik. Ustaz, pertanyaan sikit. Silakan. Mudhari' ni Ustaz is present continuous kan? Ya betul, present and Continuous continuous. Tapi maknanya macam akan apa tadi? Yang 370 akan tu maknanya Future. macam sound macam future lah kan? Betul. Dia ada Dia present, berterusan. future and continuous. Oh, Dia tiga. present, Tiga. future and continuous. Okay. Secara umumnya kalau kebiasaannya kalau huruf yang dia guna untuk future ataupun dalam terjemahan kita akan kan. Sebenarnya dia akan guna dua huruf yang kita sebutkan sebelum ni, iaitu huruf sin dan juga saufa tu kan. Yes. Kan sepatutnya dia guna sin dan juga saufa. Yes. Semuanya Saufa ada juga nanti ayat yang dia tak letakkan sin dan juga saufa. Tapi memang dia nak cerita tentang nanti, perkara yang nanti akan terjadi. Maka sebab itu dalam terjemahan diletakkan perkataan akan. Memberi gambaran untuk situasi ketika dikeluarkan ataupun ucapan tu diutarakan. Contoh, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kan nanti situasi itu nanti kemudian akan terjadi. Kan? Sebab itu dalam terjemahan diletakkan kami akan. Daripada waktu perkataan itu dituturkan sampai nanti dia akan terjadi, tu belum lagi terjadi lah, future lah, akan. Sebab itu dalam terjemahan diletakkan perkataan akan siap-siap. Walaupun selalunya ataupun kebiasaannya dia akan gunakan sin dan juga saufa. Dalam terjemahan. Baik. Ya. So jadi perbuatan ni, fi'il ni ada dua, madi that is past tense dengan mudhari' ni present continuous dengan future. Ya betul. Ya saya. Kalau dia gunakan perkataan summa pun dia boleh juga kan. Kemudian dia selalunya akan perkataan mudhari' juga kan yang lepas dia kan. Baik, perkataan summa. Perkataan summa terjemahannya kemudian. Summa, silakan. Summa terjemahannya adalah kemudian. Jadi bila kita cerita kemudian, maknanya perkara yang belum terjadilah, perkara yang belum lagi terjadi. Cuma kita tak adalah summa ini termasuk dalam huruf yang terjemahannya akan, cuma dia difahami daripada perkataan tu. Kan kalau kita guna summa tu, maknanya kita tahulah itu adalah nanti yang akan terjadi, dia bukan sudah terjadi. Itu mengikut kefahaman lah, bukan mengikut daripada terjemahan. Baik. Cuma kalau kita nak kira dari sudut bahasa Arab, bukan sudut bahasa Arab, dari sudut Quran, ada perkataan yang digunakan summa, tapi kemudian selepas itu diletakkan fi'il mudhari'. Maaf, bukan fi'il mudhari', fi'il madhi. Fi'il madhi. Kan. Baik, antaranya contoh kalau kita lihat pada muka surat yang ke-6 surah Al-Baqarah. Surah yang ke-6. Muka surat yang ke-6. Asyik tersalah aja, ya Allah. Buat banyak makan tadi tu.
Kurang tak tahu kurang makan ubat ke atau terlebih makan ubat ke tak tahu lah. Overdose. Bahaya lah. Dia kena macam Haji Ayan ni, dia kena dapat angin Langkawi ni baru okey ni rasanya ni. Payah. Dah orang dah him dah tu. Dia Haji Ustaz dah berapa kali hin dah. Load lagi Ustaz. Dia kena charter satu flight tu. Dia Haji Ses. Haji Ses, Ya. saya sebenarnya saya nak tunggu bagi semua teringin. Jadi semua saya boleh bawa sekali. Empat tahun ke depan bila Darian saya dah berbuah. Oh. Tahun Alhamdulillah. Oh. Ini rancangan 5 tahun ni. Rancangan 5 tahun. Kita berdoa lah bagi panjang umur. Terutama Amin. yang tuan nak yang buat Darian tu. Amin. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita semua datang. Kita kenduri takut apa? Oh. Boleh Tak tahulah insyaAllah. boleh jalan lagi ke tidak. Betul lah. Naik tangga. Takut tak boleh naik tangga. Ustaz, ayat yang mana ni Ustaz? Saya potong steam ni. Okay, sorry. Ayat yang ke-31 ayat 31. Ayat 31 apa firman a'udzubillahi minasyaitanir rajim mu'allama adam al-asma'a kullaha thumma. Baik, perkataan yang selepas summa aradahum. Aradahum. Madi. Kita potong dulu hum. Maka tinggallah perkataan aradah. Dia adalah perkataan 3 huruf. Madi. Awal dan akhir baris atas, huruf tengah dia adalah bukan sukun. Bukan Maka sukun. dia adalah fi'il madhi untuk huwa. Dia berpalingnya. Betul. Begitu Ulah. juga kalau kita lihat pada ayat yang ke-52 muka surat yang ke-8. Muka surat perkataan summa afauna. Kita ada summa afauna, kita ada nun alif di akhir perkataan sebelumnya sukun. Maka dia adalah fi'il madhi. Dia juga Ustaz, atas tu, ya saya. Ustaz, Mhm. dari segi makna, summa ni makna kemudian kan, Ustaz? Betul. Jadi saya terbaca dia dalam kategori huruf ataf. Sambung. Dia sama dengan waw, fa kan? Ya betul. Ya. Betul. Mhm. Betul. Au. Cuma dalam bahasa Melayu ialah terjemahan dia adalah kemudian kan. Kemudian. Sebab itu kemudian tu kita cerita tentang perkara yang belum sebenarnya belum terjadilah, tapi sebenarnya penggunaannya pun kita guna untuk yang past tense juga sebenarnya dalam bahasa kita kan. Contoh kita cerita tentang kita pergi berjalan kan. Kami lepas hari Isnin lepas kita pergi berjalan. Sampai di RNR RNR Kami makan. Kemudian saya contohnya minum. kami makan. Kemudian kami meneruskan perjalanan kan. Ya. Kita guna perkataan kemudian juga. Tapi mengikut situasi yang telah lepas. Maknanya semua ni boleh terjadi dalam awal perkataan atau awal ayat ataupun tengah-tengah ayat ni. Ya. Ya. Awal ayat ataupun tengah ayat. Dan situasinya boleh jadi past tense Mudhari'. atau present tense. Dia boleh jadi mudhari' dan juga madhi. Dua-dua. Mati. Terima kasih, Ustaz. Tu tak Baik. boleh lah dia summa boleh untuk mudhari' ajanya. Dia tak boleh lah. Dia jadi so untuk akan tahap pertama guna huruf sin dan juga saufa. Yang kedua ikut situasi. Yang kedua mengikut situasi. Waktu ayat tu dibicarakan. Okey. Baik. Kita nak lihat pada sikit. Kita nak tukarkan beberapa perkataan daripada madhi kepada mudhari'. Ini adalah fi'il madhi untuk huwa. Kita nak tukarkan dia kepada fi'il mudhari' untuk nahnu. Baik, sebut nahnu baru saya ingat. Baik. Ada dalam contoh ayat yang ke Apa tak dengar? Nurisu Ada nahnu. Kataan nahnu. pada surah ke Baik. Ayat yang ke-40 pada surah Maryam. Inna nahnu. Maryam. 19 lagi lah. Baik. Kita ada nahnu, kita ada narisu. Saya lihat dalam contoh semua ambil betul lah. Ini adalah tanda dia nun
di awal perkataan dan huruf akhir pada depan, maka dia adalah fi'il mudhari' untuk nahnu. Baik, perkataan nahnu juga kebetulan dia ada nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris di depan. Kan? Maka ini dikira apa? Domir. Ini kita kira dia sebagai isim Oh, dhamir. Kita isim tak kira dhamir. dia sebagai fi'il mudhari'. Kita tidak kira dia sebagai fi'il mudhari'. Sebab apa? Sebab ini dah memang kata ganti nama diri. So walaupun dia ada tanda yang sama, tapi kita Nahnu tahulah dah. ini dia memang kata ganti nama. So dia tak boleh jadi Fi'il. fi'il mudhari'. So kita tak Dia macam perlu lihat kepada tanda. dia domir. Okay, okay. Isim domir. So dia dah So memang kita boleh Isim patutnya ambil isim narisu domir. sajalah. narisu saja. Baik. Baik itu Narisu saja. kita sebutkan bila kita lihat satu perkataan dan kita nak mencari tanda, kan? Pertama kita nak mulakan dengan tanda apa? Kita nak mula dengan tanda isim dulu. Kita cari tanda isim dulu. Isim. Bila dah tak ada tanda depan, isim, baru kita pergi kepada tanda fi'il. Kan? Tanda fi'il pula dicadangkan, kita pergi dulu kan yang pertamanya kepada tanda fi'il madhi. Kemudian baru kita pergi kepada tanda fi'il mudhari'. Ni cadangan. Cadangan. Kita tak bahaskan dan kita tak endorsekanlah, ni cadangan sahaja. Boleh kita nak, tapi kalau mata kita cepat tangkap, kita boleh mana-mana pun boleh lah. Cuma yang saya cadangkan kita lalu dulu pada fi'il madhi kemudian mudhari'. Kenapa? Kerana nanti ada perkataan yang dia bermula dengan alif, nun, ya dan juga ta. Ini huruf apa 4 huruf ni? Huruf Mudhari'. Dia adalah huruf untuk fi'il mudhari'. Baik. Tapi kita bimbang, ada nanti perkataan fi'il madhi yang bermula juga dengan salah satu daripada 4 huruf ni. Betul. Itu sudah pastilah kemungkinan itu memang adalah. Dia bukan lagi kemungkinan, dia memang pasti. Kan perkataan yang alif, nun, ya dan juga ta, dia ada juga fi'il mudhari'. Maka sebab itu saya mencadangkan untuk Ambil madhi dulu. ambil madhi dulu. Boleh ambil madhi dulu. Pertama. Yang kedua, sudah tentu kita nak apa? Apa tu? Kita nak, sebentar, kita lihat contoh kejap, saya bagi contoh. Surah yang ke-8 ayat 72. Ke-8. Baik, pada muka surat 186. Muka surat 186. 186. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru. Pertama kita ada perkataan ni amanu, kan? Amanu dia bermula dengan hamzah, kan? Dan hamzah dia adalah salah satu huruf untuk fi'il mudhari', kan? Tapi amanu dia bermula dengan hamzah. Jadi bila tengok pada tanda, dia ada tanda apa? Dia ada tanda madhi. Fi'il madhi ya. Baik. Kemudian wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw. Perkataan awaw dia bermula juga dengan hamzah. Kan, tapi kat belakang dia itu mempunyai tanda fi'il madhi, kan. Cuma bentuk yang begini kita tak risau sebab apa? Sebab tanda untuk fi'il mudhari' yang kita cari adalah hamzah tu dia duduk atas alif. Hamzah duduk atas alif. So kalau hamzah dia duduk seorang macam ni, kita tak berapa nak bimbang sangat. Kan, tak berapa nak bimbang sangat. Kan. Cuma kalau kena macam ni, kan, hamzah di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Kan hamzah itu berada di atas alif. Tapi ini, adakah ini ini tanda untuk apa ni? Hamzah di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Ada tanda depan belakang. Mudhari'. Mudhari' ana. Ada tanda depan belakang, saya bagi panjang, dia adalah fi'il mudhari'. Ikut pada tanda, dia adalah tanda untuk fi'il mudhari'. Untuk dhamir apa? Kalau kita ingat, alhamdulillah, tak ingat, tidak apa. Ni untuk ana. Baik. Tapi bila kita lihat pada terjemahan,
Kan, apakah makna aulia? Dia fi'il madi. Fi'il madi. Terjemahan untuk aulia dia adalah wali-wali. Pelindung. Ataupun pelindung. pelindung. Isim lah pula. Aulia'u. Pelindung. Maka dia bukan fi'il mudhari'. Dia adalah isim. Baik Tapi lepas. dimulai dengan hamzah dan huruf Isim. akhir itu berbaris depan. Maka kalau itu setengah perkataan, kalau kita ikut cari isim dulu, kita dah selesai, kita tak campur dah dengan fi'il. Dan kalau kita cari madhi dulu, mudah-mudahan dia tak tercampur dengan mudhari'. Cuma tetap kena berhati-hati dalam nak mengambil tanda. Tanda tu mungkin kita boleh kenal. Cuma kadang-kala ada yang mengelirukan. Ada yang mengelirukan. Itu saja. Baik. Memang tak ada tanda, nak cari tanda isim pun tak ada kat depan. Jadi Betul. Tapi kita tahu Tak makna ada. aulia. Tapi Betul. makna dia. Kita boleh lihat pada terjemahan. Last sekali kita memang perlukan bantuan. Terjemahan dia. Terjemahan. Tak ada terjemahan pun kita dah tahu dah. Baru depan. Yang mamnuk ni lah Ustaz. Mamnu' Ya. Mamnuk. aulia'u. Silakan. Saya ada nak bertanya soalan? Ustaz, saya masih miss lagi. Ini Ustaz kata isim kan? Betul. Tanda apa? Tanda saya tak nampak. Dia tak ada tanda. Tanda isim untuk perkataan ni tak ada. Tak ada ya? Dia Tak tak ada ada tanda isim. tak Makna berubah. dia. Makna dia. Macam nama Ustaz Muhammad Faiz. Wali. Tanda isim tak ada. Tapi tanda untuk fi'il mudhari' ada. Tapi dia bukan fi'il mudhari'. Lepas tu saya Ya, katakan because- tanda kita boleh jumpa tapi tetap kita kena berhati-hati kan pada setengah perkataan. Tanda So isim maknanya ini kita tahu daripada makna lah. tahu daripada makna. Untuk permulaan ni lah, kalau nanti kita dah pergi kepada tahap seterusnya, dia ada tanda yang lain pada perkataan ini. Ada tanda lain pada perkataan ini. Okay. Baik. Yang saya nak highlightkan adalah pada perkataan wanasaru. Wanasaru. Kita lihat ada apa? Ada nun di awal perkataan. Jadi nun dia adalah tanda untuk fi'il mudhari' kan, untuk nahnu, Ya, betul? nahnu. Cuma di belakang pula kita Ada lihat waw ada alif. waw alif pula, dia adalah tanda untuk fi'il madhi. Madi. Maka bila jadi macam ni, macam mana nak buat? Madi. Maka sebab itu kita lalu kepada fi'il madhi dulu, Fi'il madi kan? dulu. Lepas tu baru pergi kepada fi'il mudhari'. Baik, itu yang pertama. Madi. Kalau kata kita dah, walaupun katakan kita dah decide ini adalah fi'il madhi, apa kita nak buat? Kita double confirm dengan lihat pada Makna. pada Makna terjemahan. dia. Pada makna. Pada makna. Baik. Kenapa kena confirm kan dengan melihat pada terjemahan? Kerana ada perkataan yang dia bermula dengan ya. Ya ni huruf apa? Fi'il. Fi'il apa tu? Mudhari'. Mudhari'. Waw alif. Alif. Dah fi'il madi. Madhi. Fi'il madi. Tanda untuk fi'il madhi. Ya. Kan? Tapi sebenarnya perkataan ini dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Berhijrah. Fi'il mudhari'. Kan? Oh, yang tu. Belakang pula yang missing. Ya. Kan begitu. Jadi ni saya bawakan bukan nak mengelirukan atau menyusahkan kita. Domel dia kan Ustaz yang belakang. Tapi sebab saya nak beritahu kita kena berhati-hati pada tanda yang kita dah ambil. Tak belajar. Semua tanda yang kita dah ambil tu kita akan dapat recognize semua tanda-tanda ni. Cuma bila kita nak confirmkan kategori perkataan tersebut, bagusnya kita lihat dulu pada Quran terjemahan untuk kita buat ni lah double confirmation. Boleh? Boleh, tapi kena berguru juga Ustaz. Kita tak. Dikiranya kita dah berguru dah lah. Cuma nasihat saya agar kita berhati-hati untuk permulaan ni. Kita lebih berhati-hati. Nanti sebenarnya bila kita dah pergi lebih jauh, insyaAllah, kita akan lebih mudah sebenarnya nak tahu ini madhi ke ataupun ini adalah mudhari' sebenarnya. Kan, tapi untuk permulaan ini saya nak minta untuk kita semua berhati-hati dulu. Kan? Dalam melangkah tu itu adalah lebih baik. Okey. Boleh?
Nak cakap apa lah, kena cakap boleh lah kan. Takkan tak boleh lah. InsyaAllah. Ustaz Baik. kena buat case study lah Ustaz. Satu contoh dengan makna dan kita nampak lagi. Ha, Later lah, later. kalau ikut pada terjemahan, kalau ikut, itulah yang menjadi cabaran juga. Kalau kita lihat pada terjemahan juga kadang-kadang tak beri makna yang penuh, betul tak? Mana yang madhi, dia tak letakkan makna, dia tak letak perkataan telah. Jadi itu juga sebenarnya menjadi Masalah. cabaran lah. Kalau perkataan wa nasaru dalam Quran terjemahan saya dia letakkan dan menolong. Dan menolong. Dia letak dan menolong je. Mereka pun dia tak letak. Maksud dia dhamir pun tak letak mereka kan. Perkataan telah pun dia tak letak. Dia mencabarlah juga sebenarnya. Tapi itulah. InsyaAllah Itulah kemanisannya. kita dah separuh. Kita dah mulakan perjalanan nak sampai kepada separuh. Sebenarnya tanda-tanda yang awal yang kita belajar ni sebenarnya kita macam terus ambil satu step yang besar sebenarnya. Kita ambil almost separuh dah step untuk kita nak kenal setiap perkataan. Yang lain-lain semua ni dia nanti akan tambah sikit je. Kita kenal tanda isim yang asas itu dan tanda tambahan, beberapa tanda tambahan. Kemudian tanda untuk fi'il madhi dan juga tanda fi'il mudhari' sebenarnya kita dah ambil hampir 50% dah tanda yang ada pada perkataan yang ada dalam Quran. Sebenarnya. Yang baki-baki tu hanya sikit-sikit. Jangan kalau kita tengok dalam ayat ni pun memang sikit je. Hajaru kita tahu, jahadu, bi kita tahu, amwal kita tahu, him kita tahu kan. Ada pada bawah, ini dhamir ni pada bawah. Fi kita tahu. Allah semua kita tahu dah. Yang apa yang tak tahu ulaika kita tak tahu lagi. Kan? Ba'duhum mungkin sebab dia tak ada tanda tapi ada huruf sukun di tengah. Dah tahu. Apa? Perkataan lam kita tak tahu, wah kita tak tahu. So sikit je sebenarnya kita tak tahu lagi. Hatta, illa. Majoritinya kita dah tahu. Waktu kita dah sampai 50% dah perkataan dalam Quran tu yang kita boleh. Kalau cerita tentang bahasa Al-Quran dah sampai 50% dah. Perkataan dalam Quran tu yang tanda-tanda yang kita telah kenal. Baki hanya sikit-sikit sahaja lagi. Dan yang lain tu memanglah technical sikit lah. Yang memang Exception. yang itu memang tak dapat nak nolong lah. Itu memang kena kena memorize. Kena berhati-hati insyaAllah. Okay, baik. Di jalan raya. Baik, saya ingat tadi perkataan nahnu tadi. Maka nahnu tadi asalnya kita masuk apa saja domain kita masukkan terus pada bahagian domain lah. Kita tak perlu ambil tanda pada domain tersebut. Tak perlu ambil. Walaupun tanda dia sama macam fi'il mudhari. Tapi kita tahu dia adalah domain, maka kita masukkan terus pada domain. Baik. Kita ada perkataan qara'a. Kita nak jadikan dia Qara'a tu ni fi'il madhi. Fi'il madhi. Kita nak jadikan dia fi'il mudhari' untuk nahnu. Nak buat apa? Nun di awal perkataan. Tambah nun di awal perkataan. Baris depan. So inilah rupa bentuknya. Kan apa sebutan dia kita tak pasti, tak apa, tapi kita orang tengok orang tahu dah, oh ini fi'il mudhari' untuk nahnu. Orang tahu dah. Betul. Baris kita tak tahu dulu, tak apa, tidak ada masalah. Baik, perkataan fahima nak jadikan dia dalam bentuk fi'il mudhari' nahnu, apa nak buat? Nun di awal perkataan. Tambah saja nun di awal perkataan. Baris depan. Huruf akhir baris depan. Maka inilah rupa dia. Beginilah rupa dia. Nafhamu. Kalau dibaca adalah nafhamu. Kalau dilihat pada tulisan sahaja pun kita dah kan. Mungkin orang yang tak tahu baca kan, dia apa benda maklumat daripada perkataan ni pun dia tak tahu. Tapi kita yang tahu baca. Kita bukan tahu baca, kita yang tahu tanda. Kenal. Apa yang kita dapat? Fi'il madhi. Boleh tahu dah dia adalah fi'il madhi untuk nahnu. Fi'il madhi ke mudhari'? Mudhari'. Sorry. Kita dah tahu dah ni adalah fi'il mudhari' untuk nahnu. Kita ada maklumat. Walaupun kalau suruh baca tahu tak? Tak tahu baca. Setengah makna pun tak tahu. Makna pun mungkin tak tahu kan. Tapi kita dah tahu dah kategorinya adalah fi'il mudhari'. Baik.
Fahim Um, tu. Baik. Baik. Apa pentingnya tanda? Apa pentingnya tanda? Sebab kita daripada isim hari tu, kita dah ambil tanda, kita dah lalu fi'il mudhari', kita dah lalu fi'il madi. Total ada berapa? Kalau madi dan mudhari' saja ada 16 tanda. 16 tanda. Kan? Kalau campur dengan isim, 5 tanda asas, campur dengan tanda tambahan, kita ada 3. Kita dah jadi semua 24 tanda. Kita dah ada 24 tanda. 24 tanda, apa perlunya sampai kita nak kena kenal tanda-tanda ni semua? Makna lain. Nak faham ayat Quran tu. Nak faham ayat Quran. Nak faham makna dia. Kalau tak ada tak kenal tanda tak kenal orangnya. Kalau tak ada tanda tak kenal orangnya. Pelaku Tanda. Kenapa? Kita ada tanda untuk isim, kita ada tanda untuk fi'il madi dan kita ada tanda untuk fi'il mudhari'. Banyak tak tanda yang kita dah ambil? Banyak. Cuma kalau kita tak rasa kan keperluan tanda ni, maka kita akan rasa 24 tanda ini adalah 24 bebanan yang telah diletakkan di atas bahu saya, kan? Tapi kalau kita boleh menghargai tanda-tanda ni, maka dia sebenarnya menjadi jambatan. Mana depan kita dah ada 24 jambatan dah, kan, yang terhidang, yang tersedia untuk kita nak lalu ikut jambatan yang mana-mana sahaja yang kita nak. Kan, jambatan yang ni tutup, ada jambatan lain, kita ada 24 jambatan. Jambatan kat Kuala Kangsar tu, kalau tutup jambatan yang satu tu, jauh nun. Orang nak pergi jambatan naik punya jambatan nun lah, kan. Sampai ke Manung sana kena pergi jambatan yang lain. Sayung ke Manung? Sayung ke Manung? Sayung, kalau bila ada jambatan baru Sayung. Sayung ada dekat GPJ ada satu. Saya bukan orang Perak. Saya orang negeri Baik, Sembilan. maka tanda, kan, dan saya banyak kali tekankan mengenai tanda. Kenapa pentingnya tanda? Apa kelebihan kita tahu tanda? Baik, pertama, boleh tuliskan. Dengan tanda ini, kita boleh membezakan antara isim dan juga fi'il secara umumnya. Sama kita boleh bezakan. Tak ada tanda. Haf tak ada tanda. Haf tak ada tanda. Tanda. Dia belum lagi. memang tu dia kena hafal, kan. Baik. Tanda ini bezakan isim dan juga fi'il. Sebab tu kita boleh bezakan yang ni isim, ada alif lam, kita tahu dia isim, dia bukan fi'il. Kita lihat ada tanwin, kita tahu ini adalah isim, dia bukan fi'il. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tanda ini kita boleh membezakan di antara makna dia pun. Kan, kalau kita cerita tentang fi'il, kita boleh bezakan antara fi'il madi dan juga fi'il mudhari'. fi'il amar tak masuk Ustaz? Belum lagi. Belum lagi. Kita tak masuk lagi sebab fi'il amar dalam Quran dia ada tetapi dia tidak sebanyak fi'il madi dan juga fi'il mudhari'. Fi'il madi dan mudhari' dia menguasai lah. Fi'il amar ada tapi tak banyak. Fi'il amar apa? Amar apa? Suruhan. Suruhan. Kata perintah. Perintah lah. Nahi Larangan. Ya. Ada nahi juga. Nahi mungkar. Fi'il nahi. Baik. Kemudian melalui tanda apa lagi yang kita tahu? Mana dia pun. Pelaku dia. Melalui tanda domir kita tahu dia punya apa? Isim Siapa yang buat? Pelaku dia kita tahu. Ini mahal sebab apa? Pelaku memang dalam banyak ayat dia tak sebutkan pelaku tu siapa. Dia tak. Kita tahu dia melalui apa? Kita tahu melalui tanda. Domir. Melalui tanda itu kita tahu siapa dia punya
dia punya pelaku. Siapa pembuat dia? Betul. Siapa dia punya Isim pembuat. domir dia siapa? Kalau macam kita lihat pada awal surah Isim domir yang Al-Baqarah kan. tersembunyi. Awal surah Al-Baqarah. Allah sebutkan allazina yu'minuna. Yang yu'minuna kita ada ya di awal perkataan. Wow, nun. Baris atas di akhir perkataan. Kan maka kategorinya adalah fi'il Mudarik yang mudhari'. mudarik Kan? untuk kamu. Dalam tu kita tahu dia ada dhamir. Dhamir Home. itu adalah Home. home. Kan maknanya mereka. Maka kita tahu dalam ni ada pelaku dia sekali. Tahu melalui apa? Mereka. Tanda ni yang beritahu kita dia adalah ada pelaku dia, home mereka. Kan? Mereka itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Muttaqin, orang bertakwa. Ramai. ayat tu lah. Kan ramai. Tapi kita tahu kalau kita tengok kalau terjemahan mungkin kita dapat tahu dan mungkin juga kita tak tahu maklumat tersebut. Baik. Yang ketiga, yang keempat, dengan tanda ini kita boleh buat apa? Kita Faham. kita dapat kemahiran potong. Potong ataupun asing Kat mana nak kena potong? perkataan. Penting tak kemahiran ni? Penting. Penting. Kemahiran ni sebenarnya mahal. Sebenarnya mahal. Orang ada buat satu kelas khas untuk belajar memotong perkataan. Kelas khas sebab dia satu kemahiran. Dia satu kemahiran. Dia bukannya macam sambil-sambil je, bukan. Dia kemahiran. Skill skill. Siapa yang dah boleh potong, sebenarnya dia akan dapat makna perkataan itu dengan tepat. Dia tahulah. Mana perkataan itu dengan tepat. Walaupun benda tu simple. Walaupun benda tu simple je. Contoh bil ghaibi. Kan? Dia bubuh tu sini semua adalah isim. Betul ke salah? Betul. Salah. Sebab apa? Ada bil kat situ. Ada bil. Ada bil. Buang bukan B. isim. Ada B. Banyak Walaupun dia simple je, B je pun. Tapi dia pulun semuanya adalah isim. Potong je itu jadi alif Dia tak potong dulu. Kan? Fihi. Dia bubuh semua. Ini Isim. kategorinya adalah harf ataupun huruf jar. Betul ke salah? Salah. Salah lah Ada sebab dia ada domir hi. dia. Domir dia tu fihi. Meru. Potong. Ataupun fihi ni dia kata fihi, apakah kategori dia? Kategori dia adalah isim. Betul ke salah? Salah juga. Salah juga sebab yang isim tu hanya hi sahaja. Domir. Dia tidak termasuk. Maka sebab itu kemahiran memotong perkataan ini dia sangat penting. Kan lagi-lagi kalau sampai pada razaqnahum lagilah. Kan kenapa nak kena potong? Sebab yang separuh ni fi'il, separuh ini lagi isim. Dia dua perkara yang berbeza. Maka dia kena diasingkan. Mana boleh kita boleh kambing kan kita pergi letak sekali dengan sekandang dengan anjing, jadi tak adil lah. Kena letak kambing dengan kambing lah, kambing letak dengan ayam tak adil lah. Jadi kena kambing kena satu grup dengan kambing, tak boleh campur dengan binatang yang lain kan. Maka potong perkataan dia satu kemahiran, satu skill yang kita dapat secara tidak langsung dengan buat apa? Dengan kita mengenal tanda. Kita kenal tanda. Kita dapat 4 perkara ini sebenarnya tanpa kita sedar. Ada lagi satu Ustaz. Dan boleh kita baru tahu makna ayat. Makna Kan? perkataan. Makna dari situ kita boleh tahu dia yang buat. Makna ayat tu. Lebih tepatnya kita tahu makna perkataan itu. Sebab dalam terjemahan kita boleh tahu makna ayat semua. Tapi mana satu maknanya kita pun tak tahu. Tapi bila kita dah potong siap-siap nanti kemahiran potong ni nanti sebenarnya dia guna time bila? Dia guna nanti waktu kita mula nak apa? Nak belajar mengenai root word ataupun kata asas. Kata asas dia. Waktu tu memanglah kena ada kemahiran potong. Kalau tak ada kemahiran potong ataupun asing perkataan, tak boleh nak kenal kata dasar. Sebab itu kalau tengok My Quran Time, belakang sikit dia akan letak apa? Perkataan pilihan. Perkataan pilihan. Perkataan pilihan tu pernah nampak tak 4 huruf?
Tak, 5 huruf. semua tiga Semua je. Tiga je. 3 huruf. Mm-mm. 3 huruf saja dia bagi. Mm-mm. Saya setiap hari dapat mesej orang print screen My Quran Time punya root word tu kata perkataan hari ini dia buat ustaz. Mana dia punya perkataan ni ustaz? Contoh perkataan hari ini kan la hawa. Bukan perkataan hari ini ni ayah la Lauma. hawa. Kan? Baik. Rujukan ayat dia diberikan. Tapi bila dia tengok dalam ayat tak jumpa pun ustaz. Kenapa? Kerana sebenarnya perkataan adalah tulhihim dalam ayat. Tapi kalau kita dah belajar potong kan, kita tahu dah him ini kita akan potong, asingkan. Tinggal tulhi saja. Ta ni kita tahu dia adalah tanda untuk fi'il mudhari'. Jadi tinggallah 3 huruf ni sahaja, lam, ha dan juga Ya. dan juga ya. Kan dia lebih dekat untuk kita nak kenal. Lahaya. Lahai. Payah punya. Dia bila dia jadi mudhari' berbezalah dia punya huruf tu akan juga sebab apa? Sebab dia huruf sakit. Tapi kalau huruf dia biasa, Lihaya lah huruf biasa dia tak. ya. Lam ha waw ataupun lam ha alif. Laha ada juga Alif yang laha. Betul Ustaz, betul. Jadi dia membantu sebenarnya orang yang boleh potong ni dia boleh tahu, dia boleh kenal root word. Dan memang orang kalau nak cari makna dalam Quran, kalau kita cerita tentang tadabbur dan sebagainya, tafsir ke, memang dia akan pergi pada root word. Dia akan pergi pada root word. Dia akan cari daripada situ. Maka dia satu kemahiran yang mahal. Kemahiran yang mahal sebenarnya yang kita dapat secara tak langsung apabila kita mengenal tanda. Ya, betul. Jadi saya selalu tekankan bahagian tanda ini sangat-sangat penting untuk kita kuasai. Kita hanya belajar satu perkara tapi minimum kita ada 4 atau 5 perkara yang kita dapat sebenarnya daripada satu saja perkara yang kita belajar. Dan mungkin kita rasa biasa perkara ini sebab apa? Sebab kita duduk dalam kelas yang sama. Cuba kita pergi kelas mengaji kat surau masjid yang lain. Kan? Ataupun masuk mungkin kelas dengan kawan kan, tanya kan, boleh tak nak tahu perkataan ini apa? Mungkin dia orang pun tak tahu kan, kalau tengok pada terjemahan baru tahu, tapi kita boleh tahu melalui tanda-tanda ini semua. Sebab itu kita dalam kelas kita rasa macam biasalah sebab kita semua pun tahu mengenai perkara ni, tapi ini adalah perkara-perkara yang kita dapat dengan hanya kita mengenal pada tanda sahaja. Baik, sebab itu kadang saya bawakan latihan ini yang sebenarnya kita buat lebih baik sebenarnya, tapi kita buat bersama-sama, paling tidak kita boleh tahulah dengan tanda tu sahaja mudah sebenarnya untuk satu perkataan itu. Bagilah kita perkataan apa pun yang kita tak pernah dengar pun, bagi perkataan ni Rolamba, tak pernah dengar pun apa benda perkataan ni. Tapi kalau kita diberitahu pada kita, disuruh jadikan fi'il mudhari' nahnu, kita dengan senyum je boleh buat. Kita masukkan je nun, kita letak belakang tu di depan, selesai. Orang tanya baca macam mana, tak tahu. Makna tak tahu. Tapi tu macam mana boleh tahu? Kan? Kita yakin tanda tu dah kita boleh jadikan dia sebagai boleh tukar jadi apa. Perkataan rin, lam dan juga ba nak jadi apa boleh, nak jadi fi'il mudhari' untuk apa kita boleh buat, nak jadikan fi'il madhi untuk apa pun kita boleh buat jika kita menguasai dia punya tanda. Okay, baik. Alhamdulillah. Ustaz boleh tak beri dia punya, tadi Ustaz kata 24 tanda kan. Jadi tanda isim berapa, fi'il madhi berapa, fi'il mudhari' berapa? Awalnya tadi saya nak tanya soalan itu sebenarnya. Jadi senang dalam nota kita ni ada lengkap kat situ, tak payah nak cari dari belakang. Baik. Okay. Buat dia punya apa ni, macam chart dia. Ya. Kita dah selesai fi'il mudhari'. Hari itu saya dah bagi fi'il madhi punya chart. InsyaAllah saya akan beri untuk fi'il mudhari'. Dan nanti saya akan sertakan sekali untuk isim. InsyaAllah saya letakkan dia asing lah sebab nak bagi dia macam besar sikit. Kalau saya letak di satu page, kalau kata nak letak satu page saya boleh kompreskan satu page, tapi dia akan jadi kecil sikit lah. Kalau nak saya boleh buatkan juga. Saya letakkan di page yang berasing lah supaya dia besar sikit lah, kita nak tengok tu, insyaAllah.
Saya akan berikan insya-Allah. Kita tinggal print dan letak, selitkan je dekat dalam Quran kita. Okey, baik. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Alhamdulillah. Baik. Maka setelah kita belajar fi'il madhi dan juga fi'il mudhari', kan dia membawa kepada satu soalan. Apa kesan saya mengenal fi'il madhi dan apa kesan saya mengenal fi'il mudhari'? Sebab apa? Sebab kita mengenal 16 tanda, 8 fi'il madhi dan 8 tanda untuk fi'il mudhari', sudah tentulah ada tujuan, dengan bertujuan. Kalau tak ada tujuan, hanya setakat suka-suka saja-saja, sebab apa? Sebab saya dah tak kerja lah, saya dah pencen, jadi saya masuk je lah kelas. Habiskan masa. Kita semua buat satu perkara itu, seorang Muslim dia lakukan ada tujuan. Dan tujuan dia tidak lain hanyalah kerana Allah. Dan tujuan kita belajar bahasa Arab ini tidak lain, kita dah jelas daripada mula-mula kelas kita dulu, tujuan kita hanya satu, kita nak memahami Al-Quran, nak menambah kefahaman kita terhadap Al-Quran. Sebab itu bila mula masuk kelas dan sampai nanti kita habis belajar, kan berapa banyak nanti yang kita akan habis belajar, saya akan beritahu perkara yang sama, iaitulah kita tak akan boleh cakap bahasa Arab. Tak akan boleh cakap bahasa Arab. Yang masuk kelas bahasa Arab Al-Quran ni, jangan bimbang. Memang saya beritahu, saya siap takkan boleh cakap bahasa Arab ni. Sebab bukan kita nak belajar bahasa Arab. Nak belajar untuk cakap bahasa Arab. Tapi untuk kita nak tambah kefahaman kita pada ayat-ayat yang kita dalam baca. Al-Quran. Baik. Maka perkara pertama ialah perkataan kami ataupun na yang depan dia mula dengan na. Ini kita cerita tentang apa sekarang ni? Tentang isim ke ataupun tentang fi'il? Ini kita cerita tentang kami yang berada pada fi'il. Jadi apa? Kita ada nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Betul? Dan kita ada ini untuk fi'il mudhari'. Mudhari'. Kan. Dan kita ada fi'il madhi di sini, iaitu apa? Nun alif di akhir perkataan sebelumnya sukun. Okey, baik. Baik. Maka dia sama dengan isim sebelum ini yang pernah kita ambil, iaitulah apabila Allah menggunakan kata ganti nama kami ataupun dalam fi'il itu dia letakkan nun di awal perkataan ataupun na di akhir perkataan, maka itu sebenarnya Allah nak menunjukkan pengagungan terhadap diri dia. Allah menunjukkan kehebatan diri dia. Baik, kita lihat contoh Allah sebutkan dalam surah An-Naba. Surah yang ke-78, kita ambil ayat 6 hingga ayat yang ke-16. 78. Muka surat 582. Muka surat 582. Ni kita lihat banyak pada terjemahan. Boleh buka Quran terjemah sebab kat skrin kalau guna handphone dia kecil sikit lah. Baik, ayat yang ke-6. 582. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Baik. Kita ambil bermula pada ayat yang ke-8 lah. Ayat ke-8. Sebab ayat ke-8 jelas, ayat ke-6 tu kurang jelas sikit. Bentuknya kita belum ambil lagi. Baik, ayat yang ke-8. Wa khalaqnakum. Jadi wa khalaqnakum. Baik, apa nak buat dulu pada perkataan ni? Potong. Nak potong apa? Kita potong. Wow itu kita potong. Maka tinggal khalaqna. Nah, tu boleh potong tak? Madi. Nah, tu boleh potong tak? Kita ada nun alif akhir perkataan sebelumnya sukun. Madi. Maka Madi. Baik. Untuk domir. Untuk Nahnu. domir nahnu. Baik. Ayat ke-9, wa ja'alna naumakum subata. Kita ada ja'alna. Saya dah confuse dah tu. Ja'alna. Kami telah jadikan. Untuk kum. Ja'alna. Untuk domir tak apa. Domir dia bercabar sikit nak ingat. So kita tak ingat tak apa. Kita dapat tahu kategori dia
Madi mudhari dah cantik. next, Nahnu tu boleh lah rujuk kita. madi mudhari. Baik, kita ada Potong. waja'alna. Ja'alna Kita madi. potong wa tu. Wa ja'alna. Ja'alna. Jangan. Oh, Jangan. sekali semua nak potong dulu. Nah, Nah, tak ada ja'alna. Madi Ustaz. Nahnu lagi. Alif Fi'il dan madi. perkataan sebelumnya sukun. Tanda dulu kan. Potong lepas tu potong tu tanda. Tanda dulu lepas tu baru kita sebutkan kategori dia. Bagi kita ada waja'alna sama juga lagi kita ada nun alif alif perkataan sebelum sukun. Ini pun sama nun alif alif perkataan sebelumnya sukun. Baik wa banaina Wa banaina. kita potong. Kita ada Baik, nun bana. alif akhir perkataan Tanda sukun. sebelumnya sukun. Baik. Okey. Kemudian kita ada waja'alna lagi tanda yang sama. Kemudian kita ada wa anzalna. Ja'alna wa Wa anzalna. anzalna. Waw tu potong jadi anzalna. Wa potong anzalna saja. Diturunkan Kami diturunkan. turunkan. Alif Turunkan. sama. Kami Baik. turun. Quran. Telah Kami turunkan. turunkan. Semua fi'il madi. Sampai ayat yang ke-14. So jadi pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Baik, ayat ke-8 terjemahannya. Dan kami Ke-8. telah menciptakan, ada kami jadi kan. Dia letakkan telah. Laknakum. Madi. Dan kami telah Fi'il madi. menciptakan kamu berpasang-pasang. Pasang-pasangan. Baik. Kemudian dan kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat. Dan kami telah menjadikan malam dengan gelapnya sebagai pakaian yang melindungi. Pakaian. Dan kami telah menjadikan siang dengan cahayanya terang benderang. Dan kami telah membina di atas kamu 7 petala langit yang kuat kukuh. Dan kami telah mengadakan matahari menjadi lampu yang terang benderang cahayanya. Dan kami telah menurunkan dari awan air hujan yang mencurah. Mencurah-curah. Baik. Pada ayat ke-8 hingga ayat yang ke-14 ini, semuanya Allah gunakan domirnya apa? Kami. Domirnya adalah kami. Baik. Nahnu. Nahnu. Maksudnya kalau penggunaan biasa, kita guna nahnu ataupun kami. Untuk seorang, dua orang ataupun ramai. Ramai. Ia difahami bila guna kami, dia adalah untuk ramai. Tapi kita tahu Allah ada berapa? 1, 2, ramai. Satu. Allah hanya ada satu sahaja. Allah hanya satu sahaja yang esa, al-ahad. Maka sepatutnya domain yang digunakan adalah apa? Ana. Kan patut domain yang digunakan adalah ana. Yang terjemahnya saya ataupun aku. Tapi dalam ayat-ayat ini Allah gunakan kami. Allah gunakan kami. Kenapa Allah gunakan kami? Maka jawapannya ialah kerana Allah nak menunjukkan keagungan diri dia. Kehebatan diri dia. Sebab itu Allah gunakan perkataan kami. Kami telah menciptakan kamu berpasang-pasang. Kan? Kenapa? Kerana siapa yang boleh menciptakan orang lain secara berpasang-pasang? Kalau kita ceritalah kita bela kambing, kita mampu tak nak jadikan kambing yang lahir tu kita confirmkan kali ni kau lahir jantan, next kau lahir betina. Kan? Ataupun kalau kembar kau lahir seekor jantan, seekor betina. Ada tak orang yang boleh buat begitu? Tak ada. Dengan segala teknologi yang ada, boleh buat tak? Tak boleh buat. Allah je yang boleh buat. Dan kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat. Baik. Dia simple je Allah sebutkan. Allah jadikan tidur untuk berehat. Soalannya, siapa yang boleh jadikan tidur? Allah. Kita selalu take for granted dengan nikmat tidur ni, betul tak? Kita hanya akan rasa nikmat tidur bila kita tak boleh tidur. Betul? Betul. Sedangkan tidur nikmat yang sangat-sangat besar. Kita rasa macam biasa ya malam tidur. Tapi untuk orang yang Tak boleh insomnia, tidur. yang tak boleh tidur, yang dia Sakit. dia ada tengah sakit, dia tengah ada masalah, tengah ada musibah, sampai tak boleh nak tidur, maka dia akan tahu tidur ni adalah nikmat yang sangat besar. Betul. Nikmat yang sangat besar. Hmm, Ya saya. ada satu soalan lah. Silakan. Allah banyak kali gunakan kami kan. Mhm. Tapi kalau nak menunjukkan kehebatan orang tu hebat, dia buat sendiri je, tak apa pertolongan orang lain. Kalau kami ni understood ramai yang menolong. Mhm. Itu macam mana tu?
Kalau Baik. pandangan apalah daripada kalau kita layman term Itulah. lah, layman term. Betul. Betul. Saya ada point satu, Ustaz. Selalunya kan Silakan. pada layman ni kita menggunakan kami ni, okey, satu menunjukkan kita buat menunjukkan ramai-ramai. kita Ada we teamwork lah, ada it's a teamwork lah, teamwork. teamwork. Okey, yang kedua dia juga tidak menyombong lah. Kita tak menyombong. Maknanya walaupun kita buat kerja tu seorang, tapi kita cakap we are as a team, we do the work. Betul. So dalam konteks tu kan Ustaz, Allah menggunakan kami ni, dia bukan nak, kita boleh cakap positif dia, Allah cakap Mengagungkan diri dia. mengagungkan diri dia lah kan, kita kata. Tapi kita faham kami ni ramai. Baik. Macam Nuriah cakap lah, sama, actually sama, same. Tapi tu saya kata selalunya we say humble lah, kita kami, kita tak suka guna perkataan, we always use word we instead of I do this, sombong lah kiranya. Tapi kita kata we do this, maknanya kita kurangkanlah penyombongan tu. Betul. Baik. Soalan yang sangat baik. Pertamanya, saya pernah terdengar perkataan itu diguna seperti Allah dan kerajaannya menerangkan tentang kami itu. Jadi saya tak langsung lah Allah macam kebesaran Allah lah. Cakap tadi lah kan. Maknanya tapi dia nak menunjukkan keagungan dia. Keagungan dia kena beritahu dia seorang. Dia seorang pula. Dia tak seorang lah, kita tak tahu. Dia bukan orang. Tapi kalau kita perspektif kebesaran tu okey lah. Kebesaran tu okey. Tak nak dengar Ustaz punya explanation. Mesti ada sesuatu rahsia yang Allah gunakan kami. Dia guna kami. Macam kita lah kadang kita sebut kami juga. Kalau kami tak nak menyombong lah. Kita tak nak sombong. Kalau Allah lain kan. Maksud dia lain. Ada ke Allah ada sifat sombong? Ada kan? Baik. Allah salah satu sifatnya ada apa? Dia adalah mutakabbir kan? Mutakabbir. Kalau terjemahan bahasa kita sombonglah. Tapi bila dengan Allah Allah untuk bahasa kita kepada Allah kita gunakan dia zat yang maha tinggi. Kita guna terjemahan dia zat yang maha tinggi. Tapi kalau Ustaz, ada satu perkataan tu, satu ayat dalam As-Sajadah tu, dia bercakap pasal kami. Walakin apa macam adalah pasal kami. Betul. In the end aku akan penuhkan. Dia akan dia sebut kullu minni. Akan penuhkan neraka tu. Macam tu lah. Pula dia sebut, dia tak sebut pertolongan malaikat yang masukkan tu, kebanyakannya yang tolak tu malaikat semua kan. Tapi dia pakai aku. Betul. Maka sebab itu, dia menjawab soalan yang tadi ditanya juga mengenai bila sebut itu dia adalah Allah dan juga kerajaan. Menunjukkan apa? Allah dia tak perlukan kepada kerajaan, Allah dia tak perlukan kepada malaikat. Dan kita semua setuju tentang perkara itu. Tapi kenapa kita tak setuju? Bila dikatakan nahnu ini Allah nak menunjukkan keagungan ataupun kehebatan diri dia. Itulah tu. Kenapa pula dia kata kenapa kita tak setuju? Sedangkan macam Hajar Nuriah sebutkan tadi, dalam ayat yang sama, bukan ayat yang sama, surah yang sama, Allah gunakan nahnu, dan ayat yang lain Allah gunakan aku. Adakah Allah tersilap? Tak. Allah gunakan nahnu tu juga bukan kerana bila dia adalah pertolongan malaikat, bukan. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat pada surah, dah contoh yang tak apalah, kita pergi untuk kita jelas perkara ini. Saya memang sebutkan sekali lagi kenapa, supaya kita betul-betul jelas tentang sebab kita selalu berfikir kalau orang lain yang tak tahu bahasa ni Ustaz, the first time dia baca dia ingat Allah tu ramai sebab dia tetap kami. Tak boleh buat macam tu. Betul. Kadang orang jadi macam tu. Jadi kita berfikir dengan laras fikir kita. Sebab tu kita rasakan macam pertama kan kami ni kalau digunakan untuk ramai. Kemudian kami ni mungkin kalau orang yang kita tak cakap, macam kalau dengan kita tu bunyi dia macam sombong. Kan kita akan sebut untuk yang ramai. Kita punya dalam kepala kami ini memang digunakan untuk ramai.
maka kita bawakan perkara yang sama pada sifat Allah Azza wa Jalla. Sedangkan adakah Allah sifatnya dengan kita adalah sama? Tidak. Sudah tentu tidak. Maka sebab itu cara pemahaman sesuatu perkataan dalam Quran juga berbeza. Dia berbeza dengan kita. Maka nahnu, kan apalah masalahnya kalau Allah nak guna dalam Quran ni semuanya aku, tak ada masalah. Tapi bila bukan saja kali ini dan sebelum ni pun saya pernah dengar bila saya katakan nahnu ni Allah nak menunjukkan keagungan ataupun kehebatan diri dia. Maka orang kata, Ustaz, bukan ke nahnu tolak tunjuk dia dengan kerajaan dia ataupun dia dengan para malaikat. Dan betul lah, dia dengan para malaikat. Baik, ayat yang ke-12 pada surah Al-Mu'minun. Allah sebutkan, auzubillahi minasyaitanirrajim, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Khalaqna, ini adalah fi'il madhi. Baik, thumma ja'alnahu, ini adalah fi'il madhi. Thumma khalaqna nutfah 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar. Baik. Ayat yang ke-12, dan sebenarnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah. Baik. Ustaz, dia gunakan kami, maksudnya apa? Allah dan juga kerajaannya, maksudnya malaikat yang Allah suruh untuk mencipta manusia tu daripada tanah. Ambil tanah dan buat. Okey. Kemudian kami jadikan pati itu setitis air mani. Maksud dia pati itu nanti, dan malaikat juga ada involve untuk masukkan dalam benih dan sebagainya. Baik. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Kemudian kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain. Baik. Kalau kita lihat pada penciptaan manusia. Kalau kita lihat dalam hadis, awal yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniup roh itu pada usia berapa? 3 bulan. Usia 2 bulan. 3 sajalah. 3 bulan rasanya. 3 bulan. Dalam hadis disebutkan pada hari yang ke-40. Dalam hadis sebut pada hari yang ke-40. Baru Allah suruh malaikat tiupkan roh kepada janin. Baik. Ni nak cerita ni dia bagi kait sikit. Baik. Maka malaikat mula tahu mengenai janin itu pada hari yang keberapa? 40. Pada hari yang ke-40. Sebelum tu semua dia buat. Okey. Allah sebut penghujung surah Luqman. Ayat yang terakhir pada surah Luqman, ayat yang ke-34. Kita pernah lihat pada ayat ini kan. Allah sebutkan apa? Innallaha indahu ilmus sa'a wa ya'lamu ma fil arham. Perkataan ini. Wa ya'lamu ma fil arham, terjemahannya ialah dan yang mengetahui sebenar-benarnya tentang apa yang ada dalam rahim ibu yang mengandung. Baik. Ini arham ni rahim ibu. Dia tahu tentang apa yang ada rahim ibu. Ayat ni tentang ayat apa? Ini kita sebutkan tentang ayat apa? Kejadian manusia. Kunci ghaib. Kunci perkara-perkara yang ghaib. Yang Allah sebutkan 5 perkara. Pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah, dia tahu tentang bila terjadinya hari kiamat. Yang kedua, unazilul ghaitha, bila turunnya hujan. Yang ketiga, dia tahu apa yang ada dalam kandungan. Yang keempat, dia tahu apa yang ada di dalam diri. Setiap diri itu akan dapat pada hari esok. Yang kelima, Allah saja yang tahu kat mana dia akan mati. Baik, Allah sebutkan dalam salah satu nombor 3 ini, dia tahu apa yang berada di dalam kandungan. Baik. Tadi kita dah tahu dalam hadis, Nabi sebut malaikat tiupkan roh pada usia 40 hari. 40 tahun. Baik. Bila kita cerita tentang ghaib, kita dah sebutkan ghaib ni maksudnya apa? Allah saja tahu. Allah saja tahu.
kalau kata satu perkara yang saya tahu, kan semua kat sini tak tahu, tapi isteri saya tahu, perkara gaib tak tu? Tidak. Tak gaib. Dia diketahui. Walaupun dia gaib untuk setengah orang tapi bukan semua. Tapi Allah punya pengetahuan tentang gaib, maksudnya tak ada siapa yang tahu. Satu makhluk pun tak tahu. Baik. Dan Allah sebutkan nombor yang ketiga adalah dia tahu tentang apa yang berada dalam kandungan, dalam rahim. Dalam hadis sebut, malaikat tahu tiupkan roh pada usia yang pada hari yang ke-40. Betul? Pada hari yang ke-40. Kita boleh scan baby tu. Boleh tahu seawal bila. Sekarang kalau guna pregnancy test seawal 2 minggu dah boleh tahu. Betul? Guna pregnancy test seawal 2 minggu dah boleh tahu. Kan? Macam mana saya tahu? Saya ada sebutkan tak? Saya tahu. Saya tak sebut seawal 2 minggu dah boleh tahu. Sebab apa? Sebab isteri saya baru mengandung. Alhamdulillah. Seawal 2 minggu dah boleh tahu. Cuma nak scan tu tak nampak apa lagi lah. Seawal 2 minggu dah tahu. Baik. 2 minggu ni apa? 14 hari. Baik. Dalam ayat ini Allah sebutkan bahawa dia yang sebenarnya tahu tentang apa yang berada di dalam rahim ibu. Maksudnya apa? Allah dia tahu kan apa yang berada dalam rahim ibu. Ni sekarang ni 2 minggu ni kita tahu tak? Kita tahu. Hari ke-40 ataupun penciptaan awalnya, malaikat tahu tak? Tapi ibu dia tahu. Ibu dia jadi tahu. kalau manusia tahu, jadi tak benda tu perkara yang gaib? Tidak. Tak jadi. Kalau manusia tak tahu tapi malaikat tahu, jadi tak ada perkara yang gaib? Tidak. Tak jadi juga. Maka adakah Allah ini tipu bila dia katakan dia tahu apa yang berada dalam kandungan? Tidak. Sudah pasti Allah tidak menipu, betul tak? Maksudnya apa? Maksudnya dalam kandungan itu ada usia yang waktu tu manusia tak tahu dan malaikat juga tak tahu waktu itu proses. Ada proses yang waktu tu malaikat pun tak tahu. Waktu proses bila? Proses sebelum 2 minggu awal. Waktu seminggu, waktu hari yang pertama, hari kedua, hari ketiga, waktu sperma tu mula masuk kan ke rahim. Waktu tu malaikat apa? Malaikat pun tak tahu, betul tak? Barulah dia jadi apa? Perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Maksudnya malaikat pun tak tahu. Siapa yang buat waktu tu? Kalau malaikat tak tahu, siapa yang buat? Allah yang buat. Sebab kalau malaikat, Allah suruh malaikat yang buat, maksud dia dah tak jadi gaib lah sebab malaikat dah tahu dah, oh dia ni ada baby. Betul tak? Maksudnya dia mesti lalu pada peringkat yang malaikat pun tidak tahu, betul? Malaikat pun tidak tahu. Baik, setuju tak? Setuju. Lalu pada sebab Allah kata ni dan dia yang tahu tentang apa yang berada dalam rahim, maka mesti ada waktu tempoh yang manusia tak tahu dan malaikat atau mana-mana makhluk pun tak tahu. Barulah perkara tu jadi perkara yang gaib. Kalau tak jadilah perkara yang gaib. Maka Allah sebut dia mencipta manusia, dia mencipta daripada nutfah dan sebagainya. Malaikat tolong. Maka dalam proses ini, kalau kita kata kami ni semua ada malaikat tolong, maka bila waktu yang malaikat tak tolong, semuanya malaikat tolong. Maka kalau daripada mula proses malaikat tolong, maka yang tadi Allah sebut dalam surah Luqman yang dia tahu apa yang berada dalam rahim. Dia seorang je yang tahu apa yang berada dalam rahim. Maksudnya ayat tu tipulah. Tak. Tapi ayat tu tak akan tipu. Maksudnya apa? Maksudnya ada waktu yang proses yang malaikat pun tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Dan tapi dalam proses kejadian manusia semua Allah gunakan apa? Khalaqna. Betul tak? Betul. Sini Allah guna khalaqna. Walaupun dalam salah satu proses ni ada proses yang malaikat pun tak tahu. Malaikat tak involve pun. Allah saja tahu. Malaikat hanya involve sebelum tu. Tapi Allah guna khalaqna. Adakah Allah merujuk kepada kerajaan dia? Tidak. Allah menunjukkan kepada keagungan diri dia. Dia saja yang boleh buat. Dan sudah tentu Allah tak perlukan kepada mana-mana malaikat pun Allah tidak perlukan. Sebab itu Nabi Musa AS, malaikat turunkan kepada dia wahyu dan ada tak waktu yang Allah sendiri bercakap dengan dia? Ada. Suatu Sina. Tu Sina. Kenapa tak dari mula sampai akhir Allah cakap dengan dia? Jadi senang, dalam Quran semua guna ana aje, tak payah guna lain. Betul tak? Tapi ada waktu yang Allah sendiri bercakap dengan Nabi Musa, Allah gunakan ana. Lain daripada itu Allah gunakan apa? Allah gunakan nahnu.
Kenapa? Maka penggunaan nahnu bila Allah gunakan tentang diri dia, betul kalau kita nak sebut nahnu ini Allah dan juga kerajaan dia termasuk malaikat yang membantu kerajaan dia. Itu betul, tak salah. Tetapi yang lebih tepat adalah Allah nak menunjukkan keagungan ataupun kehebatan diri dia. Sebab kita semua akui bahawa Allah tidak perlukan kepada apa-apa makhluk pun untuk nak buat sesuatu. Dalam surah Yasin Allah sebut idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah nak sesuatu tu dia akan sebut apa? Kun fayakun. Kun. Adakah Allah perlu sebut perkataan kun kalau dia nak buat sesuatu? Kun malaikat. Allah perlu sebut tak perkataan kun kalau dia nak buat sesuatu? Kun tu apa maknanya? Kalau Allah perlu kepada perkataan kun, maka Allah dia perlu kepada apa? Makhluk. Allah perlu tak kepada makhluk? Tak perlu. Maka Allah tak perlu sebut pun perkataan kun ni jadi. Tapi kenapa Allah sebut? Allah nak bagi tahu kita punya senanglah Allah tu kalau nak jadikan, dia sebut kun je, benda tu jadi sendiri. Jadi. Dia tak perlu buat apa. Okey, kehendak Allah. Perkataan kun pun dia tak perlukan. Apatah lagi malaikat. Lagilah dia tak perlukan kepada malaikat itu. Tak perlukan. Kalau malaikat tu tak ada pun, satu malaikat pun tak ada pun tidak ada, tak mengurangkan pun apa-apa pada pentadbiran Allah SWT. Maka bila Allah gunakan perkataan nahnu dalam Quran, bukan Allah nak cerita tentang tim dia. Allah nak cerita tentang keagungan diri dia. Dan kalau kita perasan tempat-tempat yang Allah gunakan perkataan nahnu, kebanyakannya waktu bila Allah gunakan waktu nak cerita tentang manusia yang degil, manusia yang bila cakap tak dengar, manusia yang dah buat ulang-ulang kali bagi tahu, bagi peringatan tapi masih lalai. Waktu tu Allah akan guna perkataan nak tunjukkan apa? Keagungan ataupun kehebatan diri dia. Dan sebab itu paling mudah ini kaedah dalam bahasa Arab. Sebab itu bila kita bagi salam, kita guna Assalamualaikum. Kena tak Assalamualaikum? Kum tu domain kum. Apakah domain kum terjemahannya? Mereka. Kamu ni satu, dua ataupun ramai orang? Kamu ramai orang. Kamu untuk bahasa Melayu ramai. Kalau seorang kita guna engkau je. Kita guna kamu. Assalamualaikum. Kita akan guna kamu. Jadi kenapa kita cakap Assalamualaikum macam kita cakap dekat Nabi? Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia seorang. Kalau kita bagi salam kat kaum kita seorang, kita cakap juga Assalamualaikum. Betul tak? Kita tak cakap Assalamualaikum. Kita cakap Assalamualaikum. Biarlah cakap kat ramai pun, kita cakap seorang-seorang, tengah cakap dengan seorang, kita akan cakap, dia akan guna domain yang sama. Assalamualaikum. Kenapa? Adakah kerana kita nak tunjukkan kerajaan orang tu ramai? Orang tu ada geng-geng dia? Maksudnya kita nak bagi salam dekat dia dan juga qarin yang bersama dengan dia? Tak. Kita bagi salam kat dia seorang je. Tapi kita guna kum. Sebab apa? Dalam bahasa Arab, ini adalah tanda apa? Penghormatan. Kum tu? Tanda penghormatan. Kalau orang tu seorang, tapi kita guna kum untuk ramai, itu tanda penghormatan untuk dia. Kita hormat dia. Jadi dia tu seorang ibarat macam ramai. Kehebatan dia, kepandaian dia, dia punya kuasa dia, jawatan dia, harta. Kira-kiranya dia tu macam ramai lah. Tapi dia seorang je. Sebagai apa itu tanda penghormatan. Sebab itu Arab dia gunakan domain yang untuk ramai ni semua, kalau dia guna untuk seorang itu tanda dia nak hormat. Dan Allah bila dia guna nahnu untuk diri dia, maka kita tahu itu kenapa, bukannya tak sengaja kan. Memang saja Allah gunakan. Sedangkan Allah boleh guna dhamir ana. Maka Allah nak menunjukkan apa? Keagungan ataupun kehebatan dalam perkara yang dia tengah nak ceritakan tu. Dia tengah nak ceritakan. Yang ini Allah cerita tentang penciptaan manusia. Mana manusia yang boleh jadikan apa? Yang boleh jadikan seketul darah itu beku, kemudian berkembang menjadi tulang. Daripada tulang jadi daging. Siapa yang boleh buat? Manusia mana boleh buat? Tak boleh buat. Kalau kata manusia nak cuba mencipta, dia seorang jika boleh buat atau diperlukan satu tim yang ramai untuk buat? Ramai. Dia perlukan satu tim yang ramai. Maka Allah gunakan khalaqna nak tunjukkan pekerjaan ni sebenarnya ramai yang kena involve, ramai yang involve sepatutnya. Tapi siapa yang involve dalam nak mencipta satu benda ni? Allah je, satu je. Maka Allah nak tunjukkan kehebatan dia. Kalau kamu buat, kamu perlukan ramai yang involve sekali buat. Tapi aku seorang je, satu je.
boleh buat apa benda yang kamu semua kena buat dengan memerlukan banyak tenaga. Maka bila Allah gunakan perkataan na, sebab itu kalau kita bandingkan dengan diri kita, itu bila cakap nahnu, kalau guna kami, kita itu adalah Allah dan juga malaikat. Sebab apa? Sebab dalam logik kita, memang kalau nak buat satu pekerjaan kena ada ramai orang. Kena as a team baru boleh apa? Satu pekerjaan tu terlaksana kan dengan sempurna, betul tak? Tapi kita tak boleh nak berikan atau bandingkan perkara itu dengan Allah, sebab Allah dia tak perlukan apa, sesiapa pun dia tak perlukan. Sebab itu dia berbeza. Bila kita baca nahnu dengan kefahaman kita, dengan nahnu kefahaman Al-Quran, itu adalah perkara yang berbeza. Maka nahnu dalam Quran bila kita jumpa Allah gunakan khalaqna, ataupun tadi ayat kita tengok dalam surah An-Naba, ja'alna dan sebagainya, itu semua Allah nak tunjukkan kehebatan ataupun keagungan diri dia. Kan? Dan kalau kita cerita tentang manusia, itu adalah orang yang berlagak. Kan? Orang yang berlagak. Tapi kalau dengan Allah, layak tak untuk Allah sebutkan perkara-perkara itu? Layaklah Allah boleh sebut je apa yang dia nak. Sebab tu Allah dia boleh bersumpah dengan apa je yang dia nak. Kita boleh tak bersumpah dengan nama mak kita, dengan nama ayah kita? Kan? Saya nak bersumpah dengan nama mak saya, boleh tak? Tak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah je. Tapi Allah dia boleh bersumpah dengan apa saja yang dia nak. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, kan, yu'azibu man yasha wa yughfiru liman yasha. Dia mengazab siapa saja yang dia nak dan dia memberi keampunan kepada siapa je yang dia nak. Kenapa Allah banyak tak kita jumpa bentuk-bentuk ayat yang macam tu? Ya. Kenapa Allah sebut? Dia masukkan ke syurga siapa yang dia nak. Dia masuk dalam neraka siapa yang dia nak. Kenapa digunakan perkataan yang tu? Kalau kita dengar, kan, sombong tak? Ahli politik kata, suka hati aku lah nak bagi bantuan kat siapa. Aku bagilah, aku tak bagi dah lah, janganlah bising. Sombong tak orang cakap macam tu? Tapi kenapa Allah sebut macam tu? Kuasa, kekuasaan Allah. Allah nak suruh manusia sedar, dia boleh buat je apa yang dia nak. Jadi kenapa tak nak mengabdikan diri kepada dia? Kenapa duk sibuk pergi cari manusia, pergi sibuk mencari pekerjaan dekat dunia ni, pergi tinggalkan satu zat yang dia betul-betul boleh buat apa saja yang dia nak atas diri kita. Kita kalau bos kata kau tak datang besok hari Ahad, raya pertama. Kalau kau tak datang besok kerja, buang kerja. Datang tak kerja? Datang kerja. Sebab apa? Kita tahu bos tu boleh buat apa yang dia cakap, betul tak? Sebab tu Allah sebut perkataan yang sama supaya manusia tu sedar. Kenapa tak nak bangun solat? Kenapa tak nak beribadah kepada aku? Kenapa tak nak bagi perhatian pada Quran? Sedangkan aku pun sama macam bos aku pun boleh buat apa yang aku nak. Aku kalau nak mati kau sekarang boleh. Kalau aku nak bagi rumah kau terbakar semua boleh. Aku nak matikan semua anak kau sekaligus macam Nabi Zakaria, Nabi Ayub boleh. Engkau punya ternakan nak bagi terbakar satu malam, boleh buat. Allah boleh buat semua. So Allah sebut bentuk yang begitu, bukan Allah nak belagak, tapi Allah nak bagi manusia sedar. Nak ketuk sikit kepala tu biar sedar. Sebab itu bila Allah gunakan nahnu dalam Quran, bukan Allah nak tunjukkan dia dengan malaikat. Bukan dia apa? Bukannya dia nak sombong, tak. Tapi dia nak tunjukkan keagungan diri dia kepada manusia untuk apa? Untuk manusia sedar. Sedangkan Allah, dia tak perlu pun nak tunjuk kehebatan dia. Kita semua dah tahu dia maha hebat. Kan? Orang kaya, kan? Katakan kita dengar nama Bill Gates contohnya. Perlu tak dia nak tunjuk kereta dia banyak mana, gaji dia banyak mana, rumah dia besar mana? Tak, untuk kita kata dia kaya. Tak payah, kita dengar nama dia pun kita tahu dah dia kaya. Kita dengar nama dia kita tahu dah dia kaya. Tak payah tunjuk pun kita tahu dia kaya. Tapi kenapa Allah dia sampai nak kena tunjuk? Manusia degil. Manusia degil. Maka sebab itu bila Allah guna nahnu dalam Quran, Allah menunjukkan keagungan, kehebatan diri dia kerana manusia itu tak sedar-sedar tentang keagungan dan kehebatan Allah. Manusia tak sedar tentang keagungan dan juga kehebatan Allah, sebab itu Allah gunakan nahnu dalam semua dari ayat-ayat dia. Dia nak suruh manusia sedar tapi tentang relatively nahnu yang paling banyak digunakan ya Ustaz. Betul. Dalam Quran banyak guna nahnu daripada ana. Banyak Ana guna jarang jumpa. Daripada ana jarang. Pada certain tempat sahaja yang Allah gunakan, dan itu tadaburnya nanti lainlah, kena tengok pada ayat. Yang saya berikan ini secara umum. Kita jumpa nahnu yang Allah gunakan, maka Allah nak tunjukkan keagungan dan juga kehebatan diri dia. Kenapa Allah tak perlu tunjuk dia dah memang hebat, tapi untuk siapa? Untuk manusia sedar yang Allah tu maha agung, Allah tu maha hebat. Lepas tu nak buat apa? Abdikanlah diri kepada dia. Jangan leka, jangan lalai, jangan tak dengar cakap dia.
Dia boleh buat je apa yang dia nak. Tak solat, lambat solat sebab sibuk nak cari rezeki. Sedangkan siapa yang bagi rezeki tu? Allah. Manusia tak sedar. Kerana manusia tak rasa Allah tu agung, Allah tu hebat, Allahu Akbar. Tak rasa Allah tu lebih besar, maha besar. Tak rasa. Maka Allah nak kena cerita dalam Quran. Banyak kali sebut na. Kami yang buat, kami yang ciptakan langit, kami yang ciptakan malam. Kami yang ciptakan tidur. Tak payah sebutlah benda remeh je. Kami ciptakan tidur, tak payahlah sebut pasal tidur, remeh je. Tapi kenapa Allah sebut juga? Punyalah teruk manusia ni sampai Allah nak kena sebut benda yang dia sendiri ada pada diri dia tapi dia sendiri tak sedar. Tapi kalau orang yang diduduk dan fikir, Allah kata wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kamu itu sebagai rehat, maka dia akan tahu ya Allah, besarnya nikmat tidur yang engkau je yang boleh ciptakan. Kalau orang tu tak boleh tidur, kan, satu hospital tolong dia nak bagi tidur pun tak boleh tidur. Bagilah pil ubat tidur macam mana pun, bagilah. Kalau Allah tak bagi dia tidur, tak tidur dia. Tak tidur. Baik. Banyak orang terlupa ya tidur tu nikmat. Tidur tu nikmat. Benda simple. Allah wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan malam tu sebagai pakaian. Malam. Apa nak sebut? Benda orang nampak hari lagi. Tapi kenapa Allah kena sebut juga? Allah guna na lagi. So Allah nak suruh kita tengoklah. Malam kalau tak ada malam, selesai kita. Nak berehat pun tak boleh. Sebab apa? Siang je kan? Tak ada malam. Baik. Maka bila dalam Quran Allah gunakan dalam fi'il itu perkataan kami, maka Allah nak menunjukkan pengagungan terhadap diri dia ataupun Allah nak tunjukkan kehebatan diri dia. Bukan kerana Allah nak angkat diri dia. Bukan, Allah tak perlu. Allah tak perlu. Dalam hadis sebut, kalau apa, manusia itu daripada Adam sampai nanti hari akhirat, semua manusia dan juga jin, semuanya tak nak apa mengabdikan diri kepada Allah, itu tak mengurangkan pun satu keagungan, sikit pun keagungan ataupun kehebatan Allah tak akan kurang. Maka Allah tak perlukan nak tunjuk dia hebat, dia agung, tak perlu. Dia sudah sedia agung dan juga sedia hebat. Tapi Allah sebut untuk siapa? Untuk manusia sedar perkara-perkara yang Allah sebutkan. Maka bila Allah sebutkan, tengok. Allah sebut tentang tidur, tengok. Allah sebut tentang malam, tengok. Allah sebut tentang siang, tengok. Allah sebut tentang langit, tengok. Allah sebut tentang jibal, tengok. Untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk manusia. Kita tengok semua itu, barulah apa? Semua ini akan jadi apa? Rabbana, kan, ma khalaqta hadza batila. Untuk siapa itu? Inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kan, penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, itu semua memberi makna kepada siapa? Orang yang ulil albab, orang yang berfikir. Tapi orang tak berfikir, dia tak jadi apa maknalah. Bangun tidur setiap hari pun dia tak rasa apa. Kan dia rasa malam kena tidurlah, dah siang kena bangunlah. Itu je dia rasa. Dia tak rasa itu nikmat yang Allah berikan. Dan nak mencipta tidur, nak mencipta malam, nak mencipta siang, itu bukan mudah. Allah sebut dia sahaja yang boleh melakukan perkara tersebut. Baik. Ada apa soalan? Ada Ustaz. Itu tadi yang Ustaz cakap tu, Assalamualaikum untuk orang ramai, untuk menghormati orang tu lah walaupun dia single. Tapi kita cakap Assalamualaikum pada Rasul, macam mana tu pula Ustaz? Baik. Untuk penggunaan Arab, digunakan kum untuk sebagai tanda hormat, kan, kepada orang. Dan Nabi kita gunakan Assalamualaikum. Kenapa? Kenapa tak guna Assalamualaikum? Kan, adakah kerana kita tidak hormat Nabi? Tak. Tetapi kita menggunakan Assalamualaikum kerana itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab tu dalam tahiyat akhir kita baca, tahiyat awal kita baca Assalamualaikum. Dan kita baca Assalamualaikum. Kerana itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik. Maka kita menzahirkan penghormatan kepada seseorang. Tetapi seseorang itu tidaklah, seseorang yang terhormat tidaklah menjadi hina kerana percakapan orang. Contoh, seorang yang pandai, dia tak akan jadi bodoh kalau orang kata dia bodoh. Dia memang orang yang pandai. Dia tak akan jadi bodoh kalau orang kata dia kau bodoh. Tak, dia tak akan jadi bodoh sebab dia memang pandai. Orang yang kaya, dia tak akan jadi miskin. Kalau orang hayai cakap dia, kau ni miskin, dia tetap kaya. So kata-kata orang kepada kita
Dia tak menjadikan kita seperti itu. Dia cara kita react menjadikan kita seperti itu. Maka walaupun kita katakan assalamualaikum untuk seorang, bunyinya macam kurang hormat, tak assalamualaikum, tak cakap assalamualaikum, tapi ia sikit pun tidak mengurangkan kemuliaan Nabi SAW, tak kurang. Dan kita menggunakan assalamualaikum kerana itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi nak kita ucapkan begitu, maka kita ucapkan begitu sebagai tanda apa? Penghormatan kita kepada Nabi. Nabi ajar begitu, lalu kita pun ambil yang begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kan ada soalan lagi? Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira maaf malam ini kita terlebih masa. Ini poin yang pertama yang kita dapat daripada fi'il madhi dan juga fi'il mudhari', iaitu bila Allah gunakan kami dalam kata kerja ataupun perbuatan itu, maka Allah nak menunjukkan keagungan dan juga kehormatan diri dia. Tapi kalau kita nak kata Allah menunjukkan dia dan juga malaikat sekali sebab tu Allah gunakan kami, adakah salah? Tak salah, betul. Cuma yang lebih tepat adalah Allah nak tunjukkan kehebatan ataupun keagungan diri dia. Itu adalah lebih tepat. Kenapa? Kerana Allah dia tak perlu kepada mana-mana makhluk pun untuk nak menjalankan apa yang dia nak lakukan kepada makhluk. Hatta nanti bila di mahsyar, nanti sampai last kali yang tinggal siapa? Tinggal malaikat maut je. Semua dah mati. Akhirnya malaikat maut mati tak? Mati. Habis lepas malaikat maut dah mati, siapa yang nak bantu Allah nak hidupkan semua balik? Allah tak perlukan kepada bantuan. Tak perlukan kepada bantuan. Dia sendiri boleh menghidupkan semua. Kama seperti mana Allah sebutkan dalam surah Yasin, saya tengok surah apa? Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Kama bada'na. Allah guna bada'na. Fi'il madhi. Maksudnya apa? Kami telah memulakan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah memulakan penciptaan dulu kali pertama, nu'iduh, kami akan ulang balik penciptaan tersebut. Maksudnya apa? Sebelum Allah ciptakan malaikat sendiri pun, sebelum Allah ciptakan bumi, sebelum Allah ciptakan manusia, kan, Allah akan ulang balik penciptaan tersebut. Sebab Allah matikan semua balik kembali kepada keadaan asal. Yang mula-mula ciptakan siapa? Sebelum ciptakan Allah, sebelum Allah ciptakan kita adalah Allah ciptakan malaikat. Kalau kita kata Allah nak jadikan apa? Malam ini waja'alna, Allah guna ja'alna sebab perlukan kerajaan ataupun malaikat yang buatkan. Maka sebelum Allah cipta malaikat, macam mana jalan semua urusan? Adakah Allah stuck tak boleh nak buat apa-apa? Tak. Tidak. Kan? Sudah tentu tidak. Maka sebab itu waja'alna nahnu, ataupun kami Allah gunakan dalam Quran, tidak lain Allah nak menunjukkan keagungan dan juga kehebatan diri dia. Wallahu ta'ala alam. Itu saja saya berkongsikan pada malam ini. Saya mohon maaf lebih masa pada malam ni. InsyaAllah minggu depan sama kita akan ambil apa yang kita dapat daripada fi'il madhi dan juga fi'il mudhari', insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadha